Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan bentangkan mengenai keberkesanan undang-undang dalam menangani isu keganasan rumah tangga di Malaysia. Merujuk kepada kes Hyde versus Hyde, perkahwinan didefinisikan sebagai satu penyatuan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan dengan mengecualikan semua yang lain. Meskipun perkahwinan sepatutnya menjadi institusi yang membawa kepada kebahagiaan, namun terkadang ia tidak terkecuali dari menghadapi cabaran-cabaran yang dapat menghalang kepada pencapaian matlamat ini. Faktor-faktor seperti konflik antara satu sama lain, tekanan emosi, perbezaan pendapat, kurangnya komunikasi yang efektif serta ketidakseimbangan tugas dalam sesebuah perkahwinan juga menjadi punca kepada ketegangan dan ketidaksempurnaan dalam sesebuah hubungan. Selain itu, ketidakmampuan dalam menyelesaikan isu dan permasalahan sehingga menyebabkan ketidakpuasan juga boleh mencetuskan pergaduhan sehingga akhirnya wujudnya tindakan-tindakan atau perbuatan yang boleh mengundang kepada keganasan rumah tangga. Untuk permasalahan kajian, yang pertama adalah sama ada bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu mangsa keganasan rumah tangga memadai untuk menangani isu ini. Yang kedua, mangsa keganasan rumah tangga berasa takut untuk buat laporan, maka perintah perlindungan tidak dapat dijalankan. Dan yang ketiga, sama ada terdapatnya lakuna di akta berkaitan isu keganasan rumah tangga. Seterusnya ialah objektif. Objektif yang pertama ialah menghuraikan apa itu keganasan rumah tangga. Kedua, mengupas isu-isu perundangan yang timbul dalam keganasan rumah tangga. Dan yang terakhir ialah memberikan cadangan bagi menangani keganasan rumah tangga. Seterusnya, apa itu keganasan rumah tangga? Keganasan rumah tangga adalah satu perlakuan atau perbuatan berbentuk keganasan atau penderaan terhadap pasangan atau bekas pasangan. Individu yang melakukan keganasan rumah tangga akan cuba untuk mengawal orang yang didera. Pada hari ini, mangsa keganasan rumah tangga tidak lagi perseorangan kerana jika mengalami kecederaan, mereka boleh mendapatkan bantuan daripada pihak polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat, hospital dan badan bukan kerajaan. Selain itu, mereka juga dilindungi oleh undang-undang yang membolehkan mereka mengambil tindakan terhadap pendera mereka. Mengapa keadaan ini berlaku adalah kerana pendera itu ingin terus berkuasa dan mengawal mangsanya. Kebiasaannya, pendera ini kita dapat lihat adalah datangnya daripada golongan lelaki, manakala mangsanya pula biasanya merupakan wanita. Namun, warga emas, kanak-kanak dan lelaki turut boleh menjadi mangsa keganasan rumah tangga ini. Terdapat beberapa jenis keganasan rumah tangga iaitu penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual, pengasingan, ugutan, penderaan ekonomi dan juga menghendap. Kebiasaan yang berlaku adalah penderaan fizikal yang mana mangsa dipukul, ditolak, ditumbuk, ditampar, ditendang, dilemparkan objek ataupun dicekik. Antara bantuan yang disediakan untuk pihak-pihak yang terlibat dengan keganasan rumah tangga adalah perkhidmatan kaunseling. Perkhidmatan kaunseling ini berbentuk rawatan kesihatan, psikologi dan emosi yang boleh didapati di One Stop Crisis Center atau lebih dikenali sebagai OSCC. OSCC menyediakan perkhidmatan pemeriksaan awal dan rawatan kecemasan dari segi penderaan kanak-kanak dan penderaan seksual. Selain itu, OSCC juga menyediakan kaunseling awal kepada trauma dan tekanan yang dialami oleh mangsa keganasan rumah tangga. Seterusnya, Jabatan Peguam Negara juga memainkan peranan yang sangat besar dalam menangani isu keganasan rumah tangga. Jabatan Peguam Negara akan meneliti suatu kertas siasatan berkaitan kes keganasan rumah tangga bertujuan untuk mengumpulkan segala fakta dan keterangan setiap kes untuk memudahkan pemeriksaan dibuat oleh pegawai atasan. JPN juga berperanan dalam memberikan nasihat berhubung penyiasatan dan pertuduhan kes-kes keganasan rumah tangga. Selain itu, Jabatan Peguam Negara juga mengendalikan pendakwaan kes-kes keganasan rumah tangga di mahkamah dan membantu bangsa mendapatkan perintah perlindungan mengikut peruntukan yang terdapat di bawah Akta 521. Akhir sekali, bantuan yang disediakan oleh kerajaan ialah bantuan dari segi guaman melalui Jabatan Bantuan Guaman. Melalui jabatan ini, mangsa keganasan rumah tangga dapat menerima perkhidmatan dan nasihat daripada peguam-peguam yang pakar tentang hal-hal berkaitan kekeluargaan. Contohnya, sekiranya mangsa ingin membuat laporan atau permohonan kepada mahkamah, peguam-peguam yang terlibat akan menunjukkan prosedur-prosedur tertentu untuk melaksanakannya.
Selain itu juga, kadar bayaran yang dikenakan untuk mendapatkan perkhidmatan guaman adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan peguam-peguam biasa dan peguam-peguam swasta. Seterusnya, melalui bantuan guaman ini, peguam guaman boleh memohon dan merayu kepada pihak mahkamah untuk melarang pelaku dari terus melakukan keganasan dan terus tinggal di rumah tempat tinggal mereka. Selain itu juga, peguam yang terlibat akan mewakili mangsa keganasan rumah tangga untuk kes yang berkaitan dengan ceraian dan sivil serta syariah di mahkamah mengikut peruntukan Akta Bantuan Guaman. Seterusnya saya pas kepada pembentangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Udaimatul Nur Anisa binti Muhammad Rozaini. Nombor matrik A192-551. Seterusnya kita pergi kepada perintah perlindungan. Di Malaysia, dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 telah memperuntukkan 3 jenis perintah perlindungan, iaitu Perintah Perlindungan Kecemasan iaitu EPO, Perintah Perlindungan Interim IPO dan Perintah Perlindungan PO. Bagi perintah perlindungan EPO dan IPO iaitu kecemasan dan interim, ia tidak memerlukan laporan polis, manakala perintah perlindungan PO memerlukan laporan polis. Jadi, apakah itu EPO? EPO merupakan perintah perlindungan kecemasan atau lebih dikenali sebagai Emergency Protection Order. Di dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, Akta 521 di bawah Seksyen 2 telah menarifkan EPO sebagai suatu perintah yang boleh dimohon oleh mangsa pada bila-bila masa dan terpakat dalam perenggan A dan perenggan B. Perenggan A memperuntukkan secara bersengaja meletakkan atau cuba meletakkan mangsa itu dalam keadaan ketakutan, kecederaan fizikal, atau perenggan B memperuntukkan menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu dengan sesuatu perbuatan yang diketahui akan menyebabkan kecederaan fizikal terhadap mangsa. Seterusnya adalah IPO. Apa itu IPO? IPO ialah Perintah Perlindungan Interim atau lebih dikenali sebagai Interim Protection Order. Di dalam Akta Keganasan Rumah Tangga juga, satu peruntukan yang penting untuk beri perlindungan sementara untuk mangsa, anak-anaknya ataupun saudara maranya. Perintah IPO ini adalah perintah mahkamah untuk hentikan suami, ibu bapa atau saudara mara yang mendera atau melakukan keganasan rumah tangga daripada terus melakukan keganasan rumah tangga itu. IPO ini adalah sah dan bersifat sementara mangsa menunggu polis menjalankan siasatan. IPO ini juga dalam kata lain dapat menghalang perbuatan keganasan rumah tangga daripada terus berlarutan. Yang terakhir adalah PO iaitu Perintah Perlindungan. Dalam kata lain adalah Protection Order. Protection Order ini adalah terpakai apabila siasatan polis telah selesai dan disabitkan kesalahan terhadap tertuduh oleh mahkamah. PO ini juga bertujuan bagi melindungi mangsa. Dalam erti kata lain, ini akan terjadi apabila terdapat perlakuan mana-mana seperti secara sengaja meletakkan mangsa dalam ketakutan, kecederaan fizikal atau menyebabkan kecederaan fizikal kepada pihak mangsa, seperti yang saya terangkan di dalam Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga di dalam perenggan A dan perenggan B. Bagi permohonan IPO iaitu Interim Protection Order, ada beberapa dokumen yang harus dikemukakan kepada pihak mahkamah. Yang pertama, laporan polis oleh mangsa. Yang kedua, surat pengesahan daripada polis kepada mahkamah yang menyatakan kes dalam siasatan. Yang ketiga, salinan laporan pegawai perubatan jika ada. Yang keempat, salinan kad pengenalan mangsa. Dan yang kelima, surat iringan daripada pihak JKM untuk memohon IPO. Perintah Perlindungan Kecemasan EPO akan berkuat kuasa selama 7 hari, manakala IPO akan berkuat kuasa sehingga penyiasatan selesai. Bagi Perintah Perlindungan iaitu PO pula akan berkuat kuasa selama 12 bulan dari tarikh mula arahan perlindungan daripada pihak mahkamah.
Terdapat beberapa hukuman kepada pelaku jika mereka melanggar perintah perlindungan. Yang pertama, jika pelaku melanggar dengan sengaja, dia boleh didenda maksimum RM2,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan. Yang kedua, jika pelaku sengaja melanggar dan menggunakan keganasan, akan didenda RM4,000 maksimum atau dipenjarakan selama tempoh 1 tahun. Yang terakhir, jika pelaku melanggar buat kali kedua, dia akan dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh minimum 72 jam dan maksimum lebih daripada 2 tahun dan juga boleh didenda tidak melebihi RM5,000. Isu seterusnya adalah sama ada adanya lakuna akta berkaitan isu keganasan rumah tangga. Akta pertama, Akta Keluarga Islam. Akta ini digunakan untuk menyelesaikan pertikaian keluarga antara pasangan atau ahli keluarga yang beragama Islam. Akta ini mengambil kira prinsip-prinsip syariah dan adat resam masyarakat Islam dalam menyelesaikan isu-isu keluarga. Namun, akta ini tidak memberi perlindungan yang mencukupi kepada mangsa keganasan rumah tangga yang mengalami penderaan yang tidak berkaitan dengan hak-hak keluarga. Seterusnya, Kanun Kesesaan. Akta ini boleh menangani kes keganasan rumah tangga yang melibatkan penderaan fizikal yang menyebabkan kecederaan atau kematian seperti cubaan bunuh, pukul, tikam, bakar atau rogol. Seksyen 352 Kanun Kesesaan memperuntukkan bahawa seseorang lelaki boleh dihukum penjara 3 bulan atau denda sehingga RM1,000 atau kedua-duanya sekali sekiranya dia menggunakan kekerasan jenayah atau menyerang isterinya. Suami juga boleh dihukum dengan penjara sehingga setahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan mencederakan isteri dengan sengaja. Seterusnya, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973. Akta ini dapat menangani kes keganasan rumah tangga yang melibatkan eksploitasi seksual, pemerdagangan, penculikan dan pemaksaan. Namun, akta ini tidak mengambil kira penderaan fizikal, emosi, psikologi dan kewangan yang tidak melibatkan eksploitasi seksual, pemerdagangan, penculikan dan pemaksaan. Akta ini tidak memberi perlindungan kepada wanita dan gadis yang berkahwin kerana mereka dianggap sebagai tanggungjawab suami atau keluarga. Seterusnya, Akta Perempuan Bersuami 1957. Akta ini memberi hak kepada wanita bersuami untuk memegang, memiliki, mengurus dan menyaman atas harta mereka sendiri tanpa campur tangan suami mereka. Akta ini juga memberi hak kepada wanita bersuami untuk menyaman atau disaman dalam tot sama ada bersama atau bersingan dengan suami mereka. Namun, akta ini tidak memberi perlindungan yang mencukupi kepada wanita bersuami yang mengalami penderaan yang tidak berkaitan dengan harta atau tot. Dengan ini, dapat dilihat bahawa Kanun Keseksaan, Akta Keluarga Islam, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perempuan Bersuami 1957 tidak memberikan perlindungan yang mencukupi kepada mangsa keganasan rumah tangga. Kerana keempat-empat peruntukan hanya menangani kesalahan jenayah yang melibatkan penderaan fizikal dan tidak mengambil kira penderaan emosi, psikologi dan kewangan. Peruntukan ini tidak mencukupi untuk melindungi wanita dan gadis daripada keganasan rumah tangga yang kompleks dan pelbagai. Oleh itu, Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 diperkenalkan untuk mengisi kekosongan undang-undang dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada mangsa keganasan rumah tangga. Pada tahun 1994, kerajaan menggubal Akta Keganasan Rumah Tangga setelah melihat kelemahan undang-undang yang sedia ada bagi melindungi isteri yang teraniaya. Tujuannya untuk melindungi mangsa keganasan rumah tangga seperti penganiayaan dan penderaan di kalangan suami isteri dan ahli keluarga yang tinggal serumah. Pada tahun 2012, pindaan telah dibuat terhadap akta ini untuk menambah baik peruntukan undang-undang dalam melindungi mangsa. Definisi keganasan rumah tangga juga telah ditambah baik dengan meliputi bukan sahaja kecederaan fizikal tetapi juga emosi, ekonomi, mental dan psikologi. Akta Keganasan Rumah Tangga 2017 telah memasukkan elemen-elemen berikut. Yang pertama, dengan curang menggelapkan harta mangsa yang menyebabkan mangsa itu mengalami kesedihan kerana kerugian kewangan.
Yang kedua, mengugut mangsa dengan niat untuk menyebabkan mangsa itu takut akan keselamatan dirinya atau keselamatan hartanya, takut akan keselamatan pihak ketiga atau mengalami kesedihan. Dan yang ketiga, berhubungan dengan mangsa atau berhubung dengan pihak ketiga tentang mangsa dengan niat untuk mengaibkan kehormatan mangsa itu melalui apa-apa cara seperti medium elektronik dan sebagainya. Kesimpulannya, dapat dilihat bahawa tiada lakuna akta bagi isu keganasan rumah tangga. Keberkesanan undang-undang rumah tangga. Yang pertama, terdapat peruntukan khas dalam kanun keseksaan yang menggandakan hukuman jika menghasilkan kecederaan kepada ahli keluarga tidak kira pasangan, kanak-kanak, orang dewasa yang kurang upaya atau ahli keluarga lain tetapi tidak pernah digunakan oleh mahkamah. Yang kedua, keganasan rumah tangga tidak diiktiraf sebagai jenayah khusus, tetapi diiktiraf sebagai terdiri daripada beberapa penderaan seperti mengugut, untuk mencederakan, menyebabkan kecederaan dan lain-lain bagi membolehkan penderaan itu dikategorikan sebagai jenayah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Mangsa perlu menggunakan kesalahan kedudukan semasa yang melibatkan tubuh manusia di bawah kanun keseksaan. Walau bagaimanapun, kesalahan ini tidak menggambarkan sifat keganasan rumah tangga yang serius, berterusan dan sering berulang. Definisi keganasan rumah tangga masih kurang, walaupun pindaan terkini ialah 2012. Stalking dan menakut-nakutkan adalah bentuk biasa keganasan rumah tangga dan harus dimasukkan ke dalam takrifan tentang keganasan rumah tangga dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Penguatkuasaan Undang-Undang Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 masih menumpukan lebih kepada kecederaan fizikal dan bukannya bentuk keganasan bukan fizikal. Walaupun perbuatan itu termasuk penderaan seksual dan psikologi, dalam definisinya, kuasa untuk menangkap oleh pegawai polis masih berdasarkan kecederaan fizikal yang disebabkan oleh pelaku. Atas sebab ini, mangsa yang mengalami penderaan bukan fizikal akan menghadapi kesukaran untuk membuktikan kes mereka kerana hanya bukti fizikal yang dipertimbangkan oleh mahkamah. Kemudian kita pergi kepada cadangan bagi menangani keganasan rumah tangga dengan lebih berkesan berdasarkan perspektif undang-undang. Secara amnya, kesalahan umum bagi keganasan rumah tangga ini melibatkan kecederaan, kematian, tubuh manusia di bawah kanun keseksaan. Tetapi, kesalahan ini tidak menggambarkan sifat suatu keganasan rumah tangga itu yang bersifat serius, berterusan dan berulang. Jadi, cadangan pertama untuk mengadakan hukuman khusus berkenaan keganasan rumah tangga. Contohnya, menekankan hukuman yang lebih setimpal jika jangka masa penderaan itu lebih lama. Dan cadangan yang kedua, penguatkuasaan undang-undang keganasan rumah tangga perlu menumpukan juga kepada kecederaan mental dan bukan sahaja fizikal. Kerana kuasa untuk menangkap oleh pegawai polis sebenarnya masih berdasarkan kecederaan fizikal yang disebabkan oleh pelaku. Sedangkan isu keganasan rumah tangga ini sehinggakan mampu memberi kesan mental yang serius kepada mangsa. Dan cadangan yang ketiga, sepatutnya Akta Keganasan Rumah Tangga ini mengiktiraf pasangan yang belum berkahwin atau sedang berpacaran kerana realitinya masih ramai pasangan yang belum berkahwin dan tinggal bersama juga mengalami penderaan yang sama seperti keganasan rumah tangga. Di samping itu, cadangan yang keempat adalah pembinaan Seksyen 11-1 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Cadangan pembinaan seksyen ini adalah untuk memperluaskan skop program pemulihan yang boleh dijalani oleh pesalah atau mangsa atau kedua-duanya, termasuklah program kaunseling, program pendidikan, program kesedaran, program kemahiran hidup, program sokongan keluarga, program rawatan dadah atau alkohol atau program lain yang bersesuaian dengan keperluan dan keadaan pesalah atau mangsa atau kedua-duanya. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak pilihan dan fleksibiliti kepada mahkamah dalam mengambil kira faktor-faktor yang menyumbang kepada keganasan rumah tangga serta untuk meningkatkan keberkesanan program pemulihan dalam mencegah pengulangan keganasan rumah tangga. Ini juga selaras dengan garis panduan pengendalian kes keganasan rumah tangga yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang menekankan pentingnya program pemulihan yang komprehensif dan holistik bagi pesalah dan mangsa keganasan rumah tangga. Seterusnya, cadangan yang kelima adalah mengkaji semula peruntukan berkenaan Perintah Perlindungan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994.
Kini, perintah perlindungan hanya boleh diperoleh apabila mangsa membuat laporan polis supaya penyiasatan dan pendakwaan boleh digunakan terhadap pelaku. Namun, kita sedia maklum bahawa keganasan rumah tangga biasanya melibatkan keadaan yang sangat kompleks. Jadi, wujudnya kes-kes di mana mangsa tidak mahu pasangan yang mendera mereka didakwa atas sebab-sebab tertentu. Dalam senario ini, perintah perlindungan tidak boleh dikeluarkan terhadap mangsa dan secara tidak langsung menggugat keselamatan mereka. Oleh itu, pentingnya remedi khusus untuk mangsa ini supaya pasangan yang mendera boleh dilarang daripada melakukan keganasan lanjut ke atas mangsa. Selain itu, cadangan yang keenam adalah menubuhkan mahkamah keluarga. Mahkamah keluarga boleh distrukturkan mengikut model mahkamah juvana di mana terdapat hampir ketiadaan prosedur adversary. Pertikaian rumah tangga harus diselesaikan mengikut konsep yang lebih membantu, tidak berdaya saing dan terapeutik yang memotivasikan penglibatan mangsa. Dengan adanya mahkamah keluarga, kes keganasan rumah tangga dapat diselesaikan dengan lebih cekap. Ini selaras dengan aliran semasa ke arah pendekatan menyeluruh yang mengubah cara pendekatan sistem keadilan jenayah terhadap kes keganasan rumah tangga. Kebiasaannya, kes-kes tersebut diselesaikan melalui kaedah pengantaraan dan kaunseling. Cadangan yang ketujuh adalah penambahan undang-undang untuk menangani kes penderaan dalam bentuk ekonomi atau kewangan. Sebagai contoh, peruntukan di India iaitu Seksyen 3B Akta Perlindungan Wanita India daripada Keganasan Rumah Tangga 2005 jelas menangani bentuk penderaan ini, terutamanya dalam kes mas kahwin. Dalam pada itu juga, penderaan ekonomi juga ditarifkan di Australia di mana Seksyen 6AB Akta Perlindungan Keganasan Keluarga Victoria 2008 apabila seseorang itu dinafikan otonomi ekonomi ataupun kewangan, menahan dan mengancam sokongan kewangan. Dengan memperkenalkan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dan pindaan terkini, Malaysia telah mengambil langkah yang proaktif untuk melindungi mangsa-mangsa keganasan rumah tangga daripada pelbagai bentuk penderaan. Pindaan ini juga telah memperluaskan definisi yang tidak hanya tertumpu kepada isteri, tetapi juga setiap anggota keluarga yang mungkin menjadi mangsa. Pentingnya peranan agensi dan perkhidmatan seperti One Stop Crisis Center, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Bantuan Guaman dan pihak polis untuk memberikan perlindungan kepada mangsa-mangsa ini. Pentingnya juga perintah perlindungan di bawah akta ini untuk menjadi instrumen yang kuat dalam memberikan perlindungan segera kepada mangsa-mangsa keganasan rumah tangga. Dengan adanya usaha yang berterusan untuk meningkatkan undang-undang dan perkhidmatan yang berkaitan, diharapkan Malaysia dapat terus memperjuangkan hak dan keselamatan mangsa, melahirkan masyarakat yang lebih selamat dan terlindung daripada terus menjadi mangsa keganasan rumah tangga.